hari ini, dan kita alu-alukan juga dengan semua CEO, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru kanan kiri semua sekali, guru-guru taski, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tengah hari yang berbahagia ini kita berada di satu hari yang sangat bermakna kepada kita, kerana hari ini kita nak melancarkan satu program, merasmikan satu program yang kita adakan secara besar-besaran seluruh Malaysia, iaitu Usrah Warga Al-Hikmah, iaitu usrah warga pendidikan ABIM, warga pendidikan WAP seluruh Malaysia. Jadi kita menuntut supaya semua dapat menyertai program ini. Kita cadang supaya diadakan setiap, kita dah putuskan akan diadakan 1 bulan 2 kali insya-Allah. Jadi rentetan daripada uswah ini, kita setelah menerbitkan buku Tarbiyah Keabiman dan Usrah Pelajar, yang kita kelilingkan, hantar surat keliling, minta sekolah jadikan subjek di dalam mata pelajaran harian pada tahun lepas. Tiba-tiba tahun ni kena COVID. Tapi mereka dah semua sekolah di bawah kita ni semua dah masukkan waktu berusrah di dalam waktu belajar. Kemudian pembentukan organisasi usrah di dalam kelas dengan ada nakibnya, ada setiausahanya, ada bendaharinya, ada ahlinya. Kita dah beri panduan, kita dah beri video guideline, bedah buku ni, macam mana nak guna buku ni. Kita dah beri video guideline kepada seluruh sekolah-sekolah kita di yang bernaung di bawah kita di Malaysia ini. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan COVID ini, kita masih berkomitmen dengan usrah-usrah. Sebahagiannya berusrah-usrah dengan usrah negeri, usrah-usrah daerah, usrah-usrah pengurusan sekolah. Tetapi masih ada sekolah-sekolah yang saya dapat maklumat direct mengatakan mereka, kami tak sempat buat kot Ustaz, kami tak buat. Jadi kita nak beri gambaran supaya seluruh Malaysia kita adakan usrah ini sebagai satu contoh kepada sekolah-sekolah untuk menggerakkan daripada pucuk, daripada atas sampai ke bawah, semuanya dalam rangkaian kita perlu lalui sistem pendidikan kita ini, iaitu melalui tarbiyah usrah. Itu sedikit gambaran, dan insya-Allah kalau tahun depan sekolah buka normal balik, kita akan buat pemantauan, kita akan buat pentaksiran tentang pelaksanaan usrah di sekolah-sekolah kita. Jadi untuk ucapan haluan pada sesi ini, insya-Allah kita akan jemput Ketua Pengarah YTP Tuan Haji Musleh bin Haji Yunus bin Muhammad Yunus untuk menyampaikan haluan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Tahiyatan min indillahi wa mubarakatan. Terima kasih dan hormati Saudara Pengurusi Ustaz Naim, merangkap pengarah Kaderisasi dan Tarbiyah, yang dimuliakan Bahya Ketua Haji Azam Abdul Rahman, pengurusi Wadah, yang dikasih hormati Presiden ABIM Saudara Faisal Aziz, Saudara Dr. Radin Imanuddin, pengurusi YTP, rekan-rekan pengarah
YTP, ketua pegawai eksekutif, pengetua bursa, seterusnya guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, di petang yang sangat berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran dan perasmian uswah untuk seluruh warga pendidikan ABIM, dan saya sangat teruja dan merasa sangat berbahagia kerana sama-sama kita pada petang ini, khususnya yang berbahagia Datuk Yang Azam Abdul Rahman, kiranya belum terlambat untuk kita merakamkan tahniah atas penganugerahan ini Datuk daripada QIT Agama Pulau Pinang. Mudah-mudahan barakah daripada penganugerahan Datuk ini akan melicinkan lagi agenda dakwah di dalam dan di luar negara mudah-mudahan. Yang terbaru, kita juga berbesar hati kerana pelantikannya sebagai nasihat Kementerian Luar mengenai Afghanistan. Mudah-mudahan ABIM, wadah ABIM dan PPIM akan memiliki medan yang lebih luas di luar sana dan menjadi antara model untuk negara-negara yang lain dalam konteks keperhatiannya kepada masalah ini, khususnya masalah isu-isu di luar negara. Baik, tuan-tuan dan puan, saya kira pada petang ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ustaz Naim tadi dan telah kita pun membuat pra pelancaran pada minggu yang lepas, kita telah membentangkan kertas konsepnya dan kita telah pun berkongsi tentang usrah dan tarbiyah, satu tuntutan kita imbas balik. Jadi pada petang ini kita nak menzahirkan dengan menampilkan tokoh kita yang tentunya akan ada beberapa titipan yang penting untuk seluruh warga pendidikan di bawah YTP, di bawah wadah ABIM dan PKPIM ini, untuk menjadikan sebagai wadah pemersatu kepada kita semua. Dan kita harapkan di sinilah mananya ruang untuk kita pertamanya memantapkan kefahaman tanzim haraki dan juga melaksanakan agenda dakwah, dan supaya seluruh warga pendidikan memiliki bekal yang cukup untuk memandu murid dan pelajar kita, khususnya memugar dan menyuburkan semangat perjuangan, dan akhirnya mudah-mudahan akan tampillah generasi yang kita cita-citakan, khairul ummah yang kita cita-citakan, dan mudah-mudahan mereka akan kembali sebagai petugas dakwah yang akan tampil sebagai generasi yang memiliki kecemerlangan akademik dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam konteks dakwah dan tarbiyah, dan menjadi dai yang akan berfungsi di dalam dan di mana-mana saja untuk masa depan nanti. Jadi saya mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan. Terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir pada petang ini, dan kepada seluruh warga guru di seluruh negara yang dapat melakukan waktu untuk petang ini, dan untuk petang-petang 2 kali sebulan akan datang untuk menjadikan usaha ini terus sustain, terus lestari, dan akan menjadi satu landasan yang kukuh membangunkan misi khususnya sekolah perjuangan yang kita cita-citakan. Jadi dengan kata-kata itu saya sekali lagi terima kasih, dan kita doakan mudah-mudahan uswah akan terus menjadi program yang penting di bawah isu pendidikan itu. Jadi saya sudah nafas beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Musleh yang menyampaikan hasrat impian pelaksanaan uswah ini. Seterusnya kita menjemput Dr. Radin Muhammad Imaduddin bin Radin Abdul Halim untuk pengurusi ahli lembaga YTP untuk menyerikan majlis kita dengan hasrat dan impian beliau untuk program ini.
Ya, lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Datuk Haji Ahmad Azam, Presiden Wadah, yang saya hormati Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM, Ketua Pengarah Yayasan Takmir Pendidikan, Tuan Haji Musleh, barisan CEO, pengarah-pengarah, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada waktu ini, pada ketika ini kita dapat lagi berkumpul bersama-sama. Walaupun dalam keadaan maya, kita dapat lagi bersama-sama meneruskan agenda besar kita yang telah pun kita mulakan, yang kita cita-citakan sejak awal, iaitu untuk memperteruskan perjuangan pendidikan Al-Hikmah. Perjuangan ini bukanlah satu benda yang sifatnya sementara, bukan sifatnya semerta, kita perlu lakukan dan kita teruskan. Bukan sekadar atas sebab mengisi masa lapang atau mengisi jadual. Yang penting sekali adalah untuk meneruskan legasi perjuangan teras yang telah didirikan awal oleh generasi awal ABIM sejak tahun 1971 sehinggalah pada hari ini, dan kita akan teruskan insya-Allah dan perlu diperteguhkan pasca 50 tahun yang akan datang. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, di awal tadi saya ada membacakan satu potong ayat daripada surah Luqman, ayat yang ke-17. Bila kita cakap tentang pendidikan Al-Hikmah, wajib terasnya kita tengok balik sumber daripada Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Luqman itu sendiri. Dalam surah Al-Luqman memang ada tarbiyah pendidikan Luqmani, bagaimana untuk menjelmakan pendidikan Al-Hikmah. Saya petik khusus daripada ayat yang ke-17 yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat yang ke-17 penting untuk kita tekuni matlamat pendidikan Luqman ni. Matlamat pendidikan Luqman ni seperti mana yang disentuh dalam ayat ini, dimulakan dengan ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Almarhum Ustaz Siddiq Fazil apabila menguraikan surah Luqman ayat 17 dan seterusnya, menceritakan betapa pentingnya pendidikan berteraskan kepada kasih sayang. Apabila disebut wahai anak kesayanganku ini, maka itulah teras kita. Dan apabila kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengusaha, sebagai pendiri sekolah, itulah yang kita perlu tunjukkan kepada rakan-rakan kita, kepada anak-anak murid kita, pada rakan sejawatan kita, pada rakan institusi kita yang lain. Kita ada 47 lebih kurang institusi seri-semi di seluruh negara. Kalau masuk Tazki ada lebih 200. Maknanya itu semua adalah saudara kita. Kasih sayang itu bukan sekadar ditunjukkan dalam bentuk disebut secara lisan, tetapi perlu digambarkan dengan perbuatan. Sekarang ni banyak sekolah-sekolah kita mengalami kesukaran, dan insya-Allah kita dah diumumkan pun masuk fasa ketiga, fasa keempat sekolah boleh dibuka, maka kita kena tunjukkan kasih sayang kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kita kepada sekolah kita untuk kita bantu, dan itulah yang kita tekankan apabila kita bersama-sama dalam usrah, dalam institusi pendidikan Nabi. Yang kedua, ayat ini juga tentang mendirikan sembahyang. Ini satu
satu kosakata yang penting. Solat ini adalah asas untuk kita mengukuhkan tarbiyah kita, rohani kita, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya solat. Rukun Islam yang paling penting selepas syahadah adalah mendirikan solat. Maka ini juga penting untuk kita tegaskan. Dalam usrah ini tak lain tak bukan adalah untuk kita mengukuhkan tarbiyah rohani kita. Asas. Yang kedua, diceritakan juga tentang laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Bermakna dekat ayat ini telah ditunjukkan komitmen amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengembangkan kemakrufan dan melawan kemungkaran. Sekolah Habib mesti ada kepedulian sosial. Ciri umat unggul pelaksana misi islahi, membangun peradaban insan yang tinggi dan murni yang ditampilkan dari persekolahan Luqmani ini. Persekolahan pendidikan Al-Hikmah. Bukan sekadar menghasilkan graduan-graduan yang lemah, tamat Tajah 6, tamat tingkatan 3 atau tingkatan 5 daripada sekolah kita, sama macam sekolah-sekolah yang lain. Itu adalah satu asas yang kita perlu tegaskan, bahawa bila masuk sekolah Habib, Tazki Habib, Seri Habib, Semi Habib, Kafa Habib, Tahfiz Habib, mesti ada kepedulian sosial, menyebarkan kemakrufan dan mencegah kepada kemungkaran. Seterusnya ayat ini juga menceritakan tentang bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Kesabaran adalah satu ketahanan mental. Banyak disebut dalam banyak ayat Al-Quran tentang sabar. Dalam Luqman, satu ayat ke-17 ini menceritakan juga tentang sabar, cabaran yang kita hadapi. Kerana itulah pesan kependidikan Luqman, khusus bahawa sabar ini adalah satu ciri nilai hikmah yang paling penting. Sabar ketika menerima ujian, sabar ketika menerima pujian, sabar ketika menerima kesukaran, penyakit. Jadi kesabaran itu bukan dilihat secara pasif, tetapi adalah satu tindakan aktif yang perlu digerakkan bersama dengan tindakan-tindakan untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapkan kepada kita. Jadi insya-Allah bersempena dengan usrah ini, usrah warga Al-Hikmah ini, saya mohon agar kita semua bersabar dalam mempelajari ilmu-ilmu baru bagi mengukuhkan tanzim haraki kita, mengenal Abim, mengenal erti silibus keabiman yang dibangunkan itu secara bersama-sama. Insya-Allah tuan-tuan, surah Luqman mungkin daripada ayat 1 sebenarnya perlu dibahaskan, perlu ditelaah, dan insya-Allah kita akan dapati bahawa terlalu banyak pendidikan Al-Hikmah yang diterapkan dalam surah Al-Luqman, dan banyak lagi surah-surah lain yang menerangkan tentang pendidikan Al-Hikmah. Insya-Allah setakat itu saja. Saya mohon kerjasama daripada semua pimpinan daripada seluruh negara, seri, semi, termasuk ahli lembaganya, ajak bersama, ibu bapanya ajak bersama. Ini usrah warga Al-Hikmah. Warga Al-Hikmah ni maksudnya semua sekali. Bukan sekadar guru-guru saja. Insya-Allah, saya ingat ini adalah asas kita untuk kita bergerak lagi 50 tahun ke hadapan bagi meneruskan perjuangan. Apatah lagi almarhum Ustaz Siddiq Fazil baru saja meninggalkan kita, jadi amat wajar untuk kita tekadkan semula azam kita dan iltizam kita untuk bangkit dan meneruskan legasi ini sehingga akhir hayat kita. Insya-Allah saya ingat sampai di sini dulu, dan saya ucapkan tahniah kepada YTP, pasukan ketua pengarah yang lain kerana meneruskan usaha ini, dan alhamdulillah insya-Allah kita akan sama-sama meraihkan dan kita menyokong agar kita pastikan, kita war-warkan, kita iklankan semua daripada warga Al-Hikmah ini untuk turut sama-sama bersama mengikuti uswah. Insya-Allah setakat itu saja saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Adin, si ahli lembaga kita, dengan
impian dan harapan beliau agar kita meneruskan agenda ini dan merimbun, memekarkan lagi usaha ini menjadi agenda bulanan kita bersama. Seterusnya kita akan menjemput Presiden ABIM yang menjadi penaung kepada sekolah-sekolah ABIM kita di seluruh Malaysia. Semua sekolah pakai nama ABIM. Hari ini kita nak dengar inspirasi, harapan, impian Presiden terhadap apa yang beliau inginkan daripada sekolah kita ini, lahirnya manusia seperti apa. Jadi dengan segala hormatnya kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang semuliakan Datuk Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Percetakan Umat Malaysia Wadah, Tuan Haji Musleh, Perangkat Ketua Pengarah YTP, Dr. Radim dan juga Ustaz Naim, rakan seangkatan dalam ABIM dan juga dalam YTP hari ini. Tak ketinggalan Ustaz Saili, Haji Khailani dan seluruh penggerak Gajanah juga, penggerak yang berjasa memastikan agensi pendidikan ABIM ini terus bergerak ke hadapan. Saya nak sentuh 3 perkara je, tak nak panjang. Kita pun tadi dah makan banyak tadi. Kawan-kawan semalam dah nak cerita dekat kawan-kawan negeri ni betapa special jadi pusat ni. Rakan-rakan penggerak-penggerak ni bawa potluck untuk kami makan. Kami tak bawa apa pun. Kami makan je. 3 perkara je. Iaitu yang pertama, kita menghadapi situasi COVID-19. Yang mana perkara menarik kalau kita nak cerita tentang COVID-19 ni, dia betul-betul menyedarkan kita terhadap satu hadis Nabi SAW. Hadis ni semua orang dah tahu, tapi mungkin kita tak perasan ataupun kita tak sedar. Iaitu yang disebut oleh Nabi SAW, ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, waktu sihat sebelum kamu sakit. Wa ghina'aka qabla faqrik, waktu kamu tengah kaya sebelum kesempitan wang. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu lapang sebelum kesibukan. Wa hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Rakan-rakan sekalian, kalau kita fikir balik waktu kita berada dalam situasi PKP, COVID-19, kita tak perasan masa berlalu pantas setahun. Jadi syababaka qabla haramik, kita muda sebelum tua. Kita berada dalam PKP ni, situasi yang masa yang berlalu begitu pantas. Saya pun tak perasan, dah setahun dah tenure ABIM ni. Rasa macam baru lagi muktamar lepas kan. Tiba-tiba dah nak muktamar akan datang ni. Rasa macam tak buat apa pun lagi. Sebab semuanya online. Kita nak pergi rentas negeri pun tak boleh. Kalau tak dulu mungkinlah ada masa orang kata bermusafir bro. Ni masa tak ada. Jadi masa berlalu begitu pantas. Sama juga dengan kesihatan. COVID-19 ni semua tahu isu kesihatan. Kita waktu sihat, kita hargai kesihatan kita. Tapi sebelum COVID ni mungkin kita tak rasa nikmat kesihatan. Kita tak jaga kesihatan, tak jaga mungkin exercise contohnya. Kita tak jaga semualah apa pun yang berkaitan dengan kesihatan, ubat dan sebagainya. Wa ghina'aka qabla faqrik. Bila sebut COVID, semua orang cerita pasal ekonomi. Kesempitan hidup. Bendera putih. Alhamdulillah, takat ni kita tak dengar lah orang ambil kibar bendera putih. Sebab kita bersedia untuk bantu antara satu sama lain. Ini tanggungjawab kita. Kalau ada staf-staf agensi kita ada masalah, kita cuba bincang, kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Tak perlu insya-Allah belum sampai tahap ada bendera putih. Tapi ini kita nak cerita dekat luar, semua orang terkesan. Ekonomi tutup, semua orang berada dalam ambang situasi yang begitu teruk ekonominya. Kalau tu dalam data statistik simpanan KWSP semakin berkurangan. Kalau yang disebut dalam statistik 0.5% orang yang ada 10,000
dalam KWSP. Jadi, apa yang akan berlaku akan datang kalau dah 10,000 pun tak ada dalam KWSP. Kemudian tergelincirnya golongan M40 kepada B40. Begitu ramai. Jadi ini kesempitan ekonomi yang berlaku. Jadi Nabi dah sebut awal, kita kena rebut peluang masa yang ada waktu kita tengah kaya, tengah cukup, sebelum kita ditimpa musibah kemiskinan, faqri. Wa faragha qabla syughli. Waktu lapang sebelum sibuk. Kalau nak cerita sibuk ni, sebenarnya baru kita tahu work from home, tambah pula anak pula school from home, memang syughli betul. Memang sibuk betul. Berbeza kalau kita kerja di pejabat seorang-seorang diri, anak dah habis sekolah, selesai lah. Tak ada dah sibuk sangat kan. Sibuk-sibuk kita lah. Tapi kalau kita kerja kat rumah, online, anak kat sebelah pun sibuk online, tiba-tiba internet sana rosak, kita pula kita tengah meeting, kita nak meeting online, anak kita pula tengah internet tak nak betul ya. Tiba-tiba anak pula nak kena jawab kuis, ataupun tiba-tiba dia tertekan left, dia terleave. Kita tengah meeting, kita kena pergi tolong anak kita kan. Jadi masa sibuk, stres, tension membawa kepada masalah mental berlaku waktu PKP. So kesibukan ini memerah kita sampai kita menjangkau limitasi manusia. Kita terpaksa push dinding limit tu, kita terpaksa tolak sebab terpaksa. Jadi ini yang kita sebut sebagai faragha. Waktu lapang kita yang kita tak hargai, Allah dah tunjuk. Bila Allah tarik waktu lapang tu, kita disibukkan. Waktu berada di dalam rumah. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Kita hidup sebelum mati. Dan hari ini bila disebut tentang COVID, ramai rakan-rakan kita, rakan taulan kita, saudara mara kita, termasuk juga tokoh-tokoh jemaah kita yang bertemu dengan Tuhan. Jadi ini contoh bagaimana sebenarnya hikmah besar COVID-19 menyedarkan kita tentang hadis ini. Kalau tak mungkin kita tak apa-apa nak, yalah kita duduk nyanyi lagu rehat. Kadang-kadang saya pun bukannya hafal matan hadis ni. Kadang-kadang kita terlepas 4-3, tapi bila kita ulang balik lagu rehat, baru kita teringat. Ada 5 tu, okey, cukup. Jadi ini contoh bila mana Allah menarik semua 5 nikmat tersebut untuk kita diperingatkan. Bila masuk suasana pasca COVID-19, kita hargailah nikmat yang Allah berikan, rebutlah 5 perkara ini sebelum Allah tarik balik nikmat ini dengan berlakunya musibah yang lain yang Allah akan tetapkan pada masa akan datang. Yang kedua, saya nak sebut juga dalam konteks hari ini, kita berada dalam situasi fasa post COVID-19, pasca COVID-19. Saya yakin insya-Allah mungkin tidak akan ada PKP. Dengan Menteri Kesihatan pun banyak kali dia ulang disebut endemik. Apa beza endemik dengan pandemik? Endemik ni senang cerita, maksudnya kita dah hidup dengan virus. Endemik ni ialah suatu virus yang bukan lagi diiktiraf malapetaka seluruh dunia yang namanya pandemik, tapi dia berdasarkan kepada garis padan sesebuah negara atau region yang mana kita dah boleh hidup dengan virus tersebut. Jadi tak perlulah PKP. Cuma tak tahulah kalau berlaku je pilihan raya Melaka tu. Itulah cerita lah. Nanti jadi macam Sabah balik kan. Tapi pokoknya ini adalah suatu peluang untuk kita garap semula untuk kita bangkit. Dalam pertemuan, alhamdulillah kita juga ABIM, kita ada pertemuan dengan beberapa agensi. Termasuk baru ni dengan Baitul Rahmah, sebelum tu dengan Seri, dengan Seri Sekaraman, dan juga dengan beberapa agensi. Kita sekarang ke arah untuk kita bincang dengan agensi bagaimana kita nak lonjakkan agensi kita dalam norma pasca COVID-19. Alhamdulillah, saya yakin sekolah mungkin tak terkesan teruk sangat. Sebab walaupun ada potongan yuran, tapi masih ada tabungan-tabungan yang boleh digunakan untuk invest semula untuk dilonjakkan balik perniagaan sekolah kita di seluruh negara. Tapi apa pun masalahnya tetap ada. Jadi kita buka kepada perbincangan sebab kita nak pastikan apa yang kita sebut tentang post COVID-19 ni, dia bukannya hanya kita boleh rantai negeri, tapi kita nak memikirkan strategi untuk kita lonjak kembali, perbaiki cash flow kita. Hari ni orang berniaga ni semua fikir cash flow kan. Cash flow dah terabur, nak bayar hutang, pekerja dah berhenti, nak ambil berhenti pekerja. Jadi ini situasi dalam 3 bulan ni, semua agensi perniagaan, semua orang-orang berniaga kat luar ni, dia fikir macam mana nak meluruskan kembali perniagaan masing-masing. Jadi saya fikir kita juga harus ke arah tersebut. Kita kena fikir balik lonjakan yang boleh kita buat dalam memasuki pasca COVID-19.
Dan bila mana kita sebut juga tentang COVID, saya yakin insya-Allah usrah yang hari ni kita buat ni jangan kita tinggalkan dalam bentuk online. Kalau dulu susah orang nak buat online ni. Hari ni saya ingat semua orang dah expert dah. Bila nak buat online 5 minit lagi. Kita bagi tahu pun on, boleh on. Asalkan bagi link. Dulu ini kalau nak cerita lah dulu pengalaman waktu saya di ABIM, waktu tu ada wartawan daripada US, dia nak buat online interview dengan Abang Remy. 3 orang, Abang Ipin dengan geng-geng sana panggil datang ABIM nak set up. Punya susah nak buat interview online. Hari ni ya Allah, alhamdulillah pakai handphone je pun kita boleh interview dengan sebut je kat mana pun, bagi link, tak kira lah Zoom ke apa ke, kita boleh bertemu secara online. Bezanya masa lah, masa malam, siang dan sebagainya kan. Dan juga dalam aspek kemiskinan digital, bila sebut tentang kemiskinan digital, saya ingat itu juga perkara yang boleh kita ambil iktibar. Yang kalau sebut tentang KPM, Dr. Radhi lagi tahu. Dia ada tiga indikator kemiskinan digital, iaitu yang pertama paranti, anak-anak sekolah tak cukup paranti. Dan yang kedua kelajuan internet. Dan yang ketiga learning space, ruang pembelajaran kan. Dalam satu bilik anak, ayah, adik dengan mak sekali kan. Ruang yang tidak mengizinkan. Jadi itu adalah perkara yang saya fikir kita boleh ambil iktibar. Sebab kita jangan terus patah balik. Ingat bila mana masuk COVID-19, jangan kita tinggalkan benda online. Kalau tak, yelah Allah dah bagi kita pengajaran tapi kita tak ambil. Hari ni kita dah, alhamdulillah saya yakin semua dah expert lah. Kalau saya tanya kawan-kawan negeri ni pun, siapa yang tak pernah masuk Zoom? Saya rasa semua dah pernah masuk Zoom. Semua tahulah cara dapat online dan sebagainya kan. Dan yang terakhir tentang silibus keabiman, saya ucap tahniah kepada semua penggerak YTP atas penyempurnaan tarbiyah keabiman dan usrah belajar silibus yang mana insya-Allah tidak lagi menjadi keberatan ataupun kegusaran untuk cikgu-cikgu ABIM, guru besar untuk cerita pasal ABIM kepada para pelajar. Hari ini juga yang dah diviralkan pun, buku teks sejarah tingkatan 5 bab 10 ada cerita pasal ABIM. Di bawah tajuk sumbangan NGO Malaysia terhadap isu-isu antarabangsa. Dia cerita pendek je ABIM dan tsunami Aceh. Tapi dia cerita ABIM tu yang besar sebelah dia sebut logo. Dia tulis logo ABIM, dia tanya soalan. Apakah nama pertubuhan ini? Jadi tuan-tuan tak perlu dah nak rasa takut nak cerita pasal ABIM dekat pelajar, dekat mak ayah. ABIM ni bukanlah orang kata pertubuhan underground, pertubuhan yang haram dan sebagainya, sebab dah masuk buku teks dah pun. Dan ini adalah satu nikmat yang Allah berikan. Masuk 50 tahun kita diiktiraf oleh KPM, dan insya-Allah dia menjadi tatapan umum generasi akan datang bila masuk ke universiti. Jadi insya-Allah itu saja. Terima kasih kepada semua. Terima kasih juga kepada khususnya Tuan Haji Musleh jugalah selaku tuan rumah menjemput kami lah untuk uswah atau usrah warga Al-Hikmah ini. Semoga kita dapat sustain dengan program yang kita jalankan insya-Allah. Saya doakan juga kesihatan buat seluruh rakan-rakan penggerak, aktivis dan juga guru-guru semua insya-Allah. Jangan lupa utamakan juga kesihatan. Jangan duk galak sangat. SOP kena jaga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Presiden yang beri kata-kata inspirasi, semangat dan maklumat kepada kita bagaimana untuk kita meneruskan agenda melonjakkan kekuatan yang ada kepada kita ini supaya berada di right track lah. Jadi untuk seterusnya kita sampai ke waktu puncak, iaitu kita akan mendengar amanat. Boleh pakai amanat tu lagi? Tak kira orang salah tafsir pula. Ucapan harapan hala tuju pendidikan kita daripada Presiden Wadah kita yang akan memberi direction pasca COVID ini. Lonjakan seperti apa yang patut kita buat agar sekolah kita dapat melahirkan generasi
yang berbeza daripada generasi yang dilahirkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita juga menjemput Tuan Haji Mazam untuk di akhirnya merasmikan pelancaran pelaksanaan usrah warga Al-Hikmah di seluruh negara ini yang akan kita gerakkan mula daripada saat ini sehingga bila-bila lagi sekolah kita tak kena tsunami, tak kena apa, kita akan teruskan sehingga nafas yang terakhir. Jadi dengan segala hormatnya kita silakan Datuk Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman untuk mengambil pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna billahi rabba wa islam inna wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Allazina amanu ja'alu fi sabilillah wa amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan Ustaz Naim, para program Muslim, Raden Muhammaduddin, Dr. Faisal, Faisal Pimpinan Tertinggi Takmir, Besar Guru, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sedap makanan lagi di pengantuk saya. Jadi kalau sekiranya penyampaian saya tak berapa nak cantik ya, saya salahkan Nur Jannah. Sekalian kita sudah tidak ada orang tua, ya, maka saya hari ini dituakan. Ya, kerana ketiadaan tak sedik orang tua kita selama bertahun-tahun dan ketiadaan seorang lagi yang mengabdikan diri seluruh masa depannya dalam gerakan kita. Sama sebagaimana anda sekalian, cikgu-cikgu, iaitu Cikgu Alex Ismail. Tanpa ada di kalangan kita yang sanggup mengabdikan diri sepenuh masa dan perjuangan ini, saya fikir gerakan itu tidak maju dari mana ada berada. Tahniah pada grup, pada petugas yang dah bersara, berikan masa seluruh jiwa raga untuk menjayakan suatu misi yang paling penting dalam banyak-banyak agensi dalam gerakan ABIM. Ya. Sekolah inilah sekolah yang paling penting. Ya. Kenapa kita membuat sekolah? Oleh kerana
Kenapa kita buka sekolah? Kesemua cikgu-cikgu kita yang terlibat di dalam menjayakan institusi pendidikan Habib ni, dia kena faham the big why. Mengapa? Ya, maqasid, tujuan. Ya, seandainya ini tak dapat kita faham, kita menumpukan kaedah PNP, kemahiran segala macam. Tapi the big why itu ke mana, dari mana nak ke mana, tak kita bincangkan, maka akhirnya ianya tidak mempunyai makna apa. Jadi the big why itu sangat penting. Ya. The big why itu sangat penting. Tanya bawa je lah. Tak rasa tu. Ya. Okey. Tak, dia masak lah. Kuat lagi ya. Yang mengantuk ni. Lagi makan sedap sangat. Jadi bayangkan sekalian, mengapa kita buka sekolah? Dalam masa 10 tahun Habib ditubuhkan, ya, dengan tidak ada pendidikan formal dan bidang agama. Dalam masa 10 tahun Habib ditubuhkan, yang digerakkan oleh anak-anak muda yang berpendidikan sekular khususnya, dengan bantuan teman-teman yang mendapat pendidikan agama secara formal. Tapi punya semangat nak melihat al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dia punya semangat nak melihat Islam itu sebagai ad-din. Dia bersemangat untuk menghambakan diri supaya melihat Islam itu walhal penyelesaian kepada masalah-masalah dalam negara kita. Dalam masa 10 tahun. Kita menubuhkan sekolah swasta untuk bagi second chance education. Pendidikan kedua untuk anak-anak Melayu yang tercicir dalam bidang pendidikan kebangsaan. Gagal dalam MCE, masuk ke sekolah kita, sekolah Yayasan Anda, Yayasan Sofa dan segala macam. Kemudian akhirnya kita berikan dia situ semangat, ya, jihad untuk merubah dengan 3 perkara yang ditekankan oleh Ustaz Siddiq. Kalimah yang pertama iaitu misi tahriri, misi tanwiri, misi taghyiri. 3 dah. Membebaskan diri daripada perhambaan daripada sistem penjajahan. Membebaskan diri daripada diperhambakan oleh nafsu. Membebaskan diri daripada kemiskinan. Membebaskan diri daripada perpecahan. Membebaskan diri daripada sifat ananiah. Ya. Itu yang dikata misi tahriri. Membebaskan diri daripada segala belenggu yang mengikat kita sehingga kita ini tidak bebas diperhambakan, diabdikan. Kemudian bila dah bebas, itu dikatakan tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menafikan semua ilah, mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi tahrir. Dan ilah selain Allah yang paling besar adalah ana. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada kamu. Ya. Itu sebenarnya yang menjadi punca masalah dunia ini ialah kerana ana khairum minhu. Yang menyesat, yang sesat lagi menyesatkan, dan di situ kita leburkan dalam pendekatan harakah Islam. Orang yang mempunyai ananiah yang kuat tidak mampu untuk menyertai gerakan yang dinamakan harakah Islam. Sebab dia kena meleburkan diri ananiah. Dia hebat macam mana sekalipun, tapi bila masuk dalam usrah, ya, dia kena meleburkan profesornya. Dia kena meleburkan saya guru pakar. Dia kena meleburkan saya doktor pakar. Jadi dalam usrah dia sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabbur Al-Quran. Bagaimana menterjemahkan Al-Quran
di dalam kehidupan sehari-harian. Itulah kerja para sahabat. Mendapat Al-Quran, kemudian macam mana nak terjemahkan dalam bentuk program, menterjemahkan bagaimana agenda kita untuk melakukan perubahan. Jadi kerana itu tiap-tiap kali uswah mesti ada tadabbur Al-Quran. Dan tadabbur tak cukup, bagaimana nak menterjemahkan Al-Quran tersebut menjadi suatu program yang dikatakan amal soleh. Kalau tidak, dia akan menjadi soal-soal bicara soal retorik, bicara soal hafalan semata-mata, tidak diterjemahkan dalam bentuk amalan yang sebenar. Yang pembuktian kepada keimanan itu adalah amal soleh. Bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya kita boleh berbicara, tetapi pembuktiannya tengok apa program yang kamu terjemahkan dalam konsep tersebut. Ini nampaknya lari tag. Dia semangat dah. Ya. Nampaknya tak pakai tag lah kita gini. Highway yang kamu. Bawa highway tu. Jadi tag ni saya bagi je lah. Saya tak pakai pun. Dia dah masuk share kata lain dah. Jadi usrah yang nak kita buat ini bukan rutin. Maknanya kita dah atur programnya, ini rutin, tapi rohnya tidak ada. Roh itu mesti bermula dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menafikan semua ilah dan mengisbatkan Allah Ta'ala, dan ilah yang paling besar adalah ananiyah. Inilah kekuatan harakat Islamiyah. Ini dia kekuatan ananiyah. Ana khairun, aku lebih baik daripada yang lain. Jadi gerakan Islam telah melunturkan, harakat Islamiyah telah meleburkan sifat-sifat ananiyah, dan masing-masing ingin tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain. Kita kena tanam. Ya. Dan dikatakan tanwiri, barulah pendekatan proses amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana nak mencerahkan masyarakat benar? Alhamdulillah, tadi terpaksa dah sebut soal gejala pandemik dengan digital media. Sekarang berada di tangan kita. Sangat mudah. Dahulu kita terpaksa berceramah. Sekarang kita berceramah dengan peranti sahaja. Satu dunia boleh tahu. Berjuta-juta orang boleh dapat. Boleh mendengar apa yang kita bicarakan. Di seluruh pelosok dunia akan mendengar apa yang kita bicara pada hari. Ini merupakan hadiah Allah Ta'ala yang jangan kita sia-siakan. Mempermudahkan kerja-kerja dakwah sampai ke kampung-kampung, sampai ke lurah-lurah mana sekalipun. Hanya dengan bicara di hadapan peranti kita mampu bicara. Jadi kerana itulah soal misi tanwiri pencerahan ini, ya, adalah kita bicara soal proses. Penumpuan kepada uswah adalah proses pembentukan insan. Proses membentukkan insan yang terlibat dalam jamaah Islamiah. Bergerak sebagai suatu gerakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Surah As-Saff ayat yang keempat. Kita kena mesti bergerak seia sekata. Itu yang dikatakan misi tanwiri yang nak ditanamkan dalam sekolah. Sekolah perjuangan selama 10 tahun kita tekankan persoalan ini. Soal tahriri. Saya melihat zaman kehebatan. Saya masuk ABIM pada tahun 78 ketika ABIM berada di kemuncaknya. Dan saya mengerti yang dikatakan ABIM yang hebat itu sebab saya menyertai ketika ABIM berada di zaman kemuncak. Tarbiyah ABIM dalam masa 1 tahun saya ikut usrah. Seorang insan yang sangat penakut, tak mampu berbicara, 1 tahun mengikuti usrah dengan misi tahriri, tanwiri, tahriri tadi, saya telah mampu memimpin pelajar-pelajar waktu itu di ITM dan menjadi presiden Persatuan Pelajar Islam ITM pada 1980-81. Masuk ABIM ya, tahun 78, 79 dah pandai, 81, 80 dah jadi. Itu transformasi yang dilakukan ABIM pada saya.
Sebab Habib berada dalam zaman kemuncaknya melalui yang dikatakan tarbiyahnya itu adalah usrah. 1 year. Sejak itu saya tak pandang balik lah. Sejak menyertai Habib pada tahun 78 sampai sekarang pada umur 61 tahun baru dapat datuk. Baru dapat macam-macam. Ya. Bukan minta, kita tak pernah meminta. Tarbiyah Habib ini adalah tarbiyah kita dituntut untuk berjuang, bukan untuk menang. Kita dituntut untuk berjuang. Menang itu adalah hak Allah SWT bila nak beri kemenangan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi yang dituntut kita, adakah kamu berjuang? Kamu menggunakan masa kamu waktu muda, masa lapang kamu, sebelum sakit. Itu adalah proses yang dituntut. Kita nak melahirkan sekolah perjuangan, insan-insan yang berjuang, bukan insan-insan yang nak menang. Menang itu adalah hak dan keputusan Allah SWT. Setelah proses itu kita sempurnakan. Setelah input itu kita pasti yang berkualiti. Saya ucap tahniah kepada pihak Ihsan Takmir telah membukukan. Bahan sudah ada, input sudah ada. Sekarang uswah itu adalah proses. The process has to be perfected. Today is better than yesterday, tomorrow is better than today. Ya, maknanya continuous improvement, kaizen dalam proses Jepun. Maknanya seandainya sekolah-sekolah kita serupa tu juga tak ada masalah. Dalam masa 10 tahun Habib berada di pinggir, Islam itu berada di pinggiran tahun 70-an. Tahun 80 Habib itu sudah berada dalam arus perdana negara kita, sehingga pada hari ini Islam adalah merupakan satu realiti yang tidak boleh diketepikan. Ya. Tak payah masuk politik. Politik akan menjemput kita. Itulah Anwar Ibrahim. 10 tahun membina Habib, kemudian akhirnya oleh kerana dia punya kemahiran, baru dijemput untuk menyumbang secara lebih berkesan di dalam kerajaan. Sejak itulah Habib dan Islam berada di pinggiran, sudah berada dalam arus perdana negara. Dengan Islam itu dilaksanakan dalam bentuk universiti, dalam bidang pendidikan, di dalam perbankan, ekonomi dan segala macam. Jadi menyertai Habib dan menjadi guru-guru Habib ini punya amanah yang besar. Ini bukan tempat mencari kerjaya. Ini tempat mencari mardhatillah. Ya. Bekerja dengan Habib ini untuk mencari mardhatillah. Jangan mencari kekayaan. Tak mungkin boleh kaya bekerja dengan Habib. Allah Ta'ala akan hantar kekayaan itu bila diperlukan. Saya tidak pernah menuntut minta jawatan apa-apa. Tak ada minta, tak pernah lobby. Tiba-tiba tengok dalam program KL Conference, Menteri Istihad. Tak rujuk, tak bincang apa-apa. Terus istihad. Tuan Haji Datuk Ahmad Azhar menjadi penasihat khas kepada Menteri Luar mengenai hal Afghanistan. Kau tahu, tak pernah minta, tak pernah lobby dan tak pernah bercita-cita. Itulah realiti. Jadi bagi saya, kita dituntut untuk berjuang. Hasilnya, nikmatnya itu Allah Ta'ala yang ada. Jangan bimbang. Dalam masa 10 tahun, Islam sudah berada dalam arus perdana. Itu sumbangan Habib besar. Kerana itulah kita berkeyakinan bahawa idea Habib, idea Islamisasi pendidikan sudah diterima oleh Kementerian Pendidikan. Sampai ada idea mengatakan tak payah buka sekolah Habib sebab sekarang ini sekolah seluruh negara ini sudah menerima sistem pendidikan Islam. Kita jadikan sekolah kerajaan sebagai tempat kaderisasi kita. Kita tak setuju. Saya mengatakan idea kita telah diterima oleh kerajaan. Tetapi sekolah kita ini mestilah menjadi sekolah yang akan mencetak pemimpin-pemimpin bertaraf dunia, pemimpin-pemimpin bertaraf nasional, pemimpin-pemimpin yang akan merubah negara kita. We are going to be a school that produce leaders.
Itu kita punya kehendak. Bukan sekolah yang nak bersaing dengan sekolah kerajaan. Sekolah ABIM ni bukan nak bersaing dengan MRSM. Sekolah ABIM ni bukan untuk bersaing dengan SBPP. Tak. Kita ada suatu program orientasi ketika pendidikan kita itu secara usrah itu dah melahirkan ramai perubahan, ramai pemimpin dalam negara. Apalagi kalau kita programkan dalam sekolah yang lebih formal, pasti kita mampu melahirkan pemimpin bertaraf dunia. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pemimpin bertaraf. Saya hanya minta bekerja sejak umur 18 tahun. Sekarang alhamdulillah melalui tarbiyah Habib yang usrah itu, bukan sekolah. Anak saya semua sekolah Habib. Ya. Habib should a home. Mana this is the home that produce leaders. Inilah tempat, rumah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan merubah. Sekarang Presiden Wadah juga mempunyai 4 pejabat di 4 penjuru. 1 di Malaysia, 1 di Istanbul, 1 di Jeddah, 1 di Khartoum. Tiap tahun sebelum pandemik saya akan pusing untuk mengurus. Kalau di Malaysia ni untuk dakwah di alam Melayu. Kalau di Istanbul untuk dakwah di dunia, di alam barat. Kalau di Jeddah, dunia Arab. Di Khartoum untuk Afrika. 4 penjuru dunia. Tak pernah rancang, tak pernah mimpi, tapi Allah Ta'ala berikan amanah itu. Oleh kerana kamu bersungguh-sungguh membuat kerja. Kamu bekerja sungguh-sungguh, aku beri lagi. Kalau bersungguh-sungguh, diberi lagi. Diberi amanah, macam-macam amanah dekat bawah dia. Ya. Mampu melakukan intan surullah ayan surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong, mengukuhkan kedudukan. Inilah KPI yang perlu ada ditanamkan di dalam uswah. K yang pertama, keyakinan tentang bantuan Allah Ta'ala, keyakinan bahawa hanya Islam saja yang boleh menyelesaikan masalah dunia ini, keyakinan bahawa masa depan dunia ini di tangan Islam, dan keyakinan Allah Ta'ala akan bantu kita seandainya kita bersungguh-sungguh berjuang di jalannya. Itu K nombor 1. Itu yang saya anuti. Alhamdulillah. Tadi mengantuk yang amat sangat. Rasa tak larat aku syarah ni. Ya. Radin syarah bukan main semangat pun, saya pun mengantuk. Itulah. Wah, ni bagi makan sedap sangat. Ya. Syarah pun jadilah mengantuk. Rasa-rasa tak sampai maknanya apa yang nak syarah ni. Tapi alhamdulillah ada satu semangat baru masuk, saya tak tahu lah. Ya. Keyakinan tentang masa depan Islam. Keyakinan bahawa Allah Ta'ala akan tolong kita. Itu adalah keyakinan bahawa hari akhirat itu sebenarnya hidup yang hakiki, bukan di dunia ini. Ya. Ini keyakinan yang perlu ditanam dalam uswah. Bukan kamu nak kerja apa. Kamu belajar untuk apa? Untuk bekerja. Tak. Untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun disampaikan itu Allah Ta'ala yang tentukan. P adalah pembuktian. Kamu dah yakin, kamu buktikan. Pembuktian dalam bentuk amal. Sanggup tak kamu bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sanggup tak kamu mengorbankan seluruh jiwa raga kamu untuk perjuangan ini? Sanggup ke tak sanggup? Kalau persoalannya berapa gaji nak bagi, baru saya tentukan sanggup tak sanggup. You fail. Fail. Kalau soalan pertama, berapa gaji nak bagi? Nak makan apa dengan gaji ini? Kamu gagal dalam perjuangan. Kamu tak percaya yang memberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bercakap sebab saya sendiri melaluinya. Ya. Saya bercakap bukan saya bicara kosong, ya. Saya bercakap bukan saya seorang pegawai tinggi kerajaan. Bukan seorang profesional yang gaji puluh-puluh ribu. Saya bercakap dengan keyakinan bahawa rezeki Allah Ta'ala. Kerja itu asbab saja. Saya dah masuk biado tapi air nampaknya. Mana jannah. Oh, bagi semangat. Air pun tak bagi.
Aduh. Aduh. Ya, Ada ni. kosong, pelan. Allah. Tahu ya. Kita kena buktikan. Itu sebab gabungan Ustaz Siddiq dengan Cikgu Halim itu menyebabkan kita maju. Ada orang yang mengabdi diri dan perjuangan sepenuh masa, ada orang berfikir untuk masa hadapan antara kita. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Ya. Itu pembuktian. Ya. Yang ketiga, I adalah istiqamah. Istiqamah itu membuatkan Rasulullah itu berubah dalam surah Fastaqim kama umirta. Berubah. Jadi mana yang belum berubah tu belum istiqamah. Masih peringkat pembuktian akan keyakinan. Belum istiqamah. Jadi karena itu kita istiqamah itu bukan satu benda yang mudah. Sebab kita akan diuji dengan turun naik. Jadi bagi saya sekalian, ya, soal istiqamah dan perjuangan. Alhamdulillah saya lihat ramai bekas pegawai tinggi Kementerian Pendidikan yang bersama-sama. Kita telah berjaya membawa Islam itu berada, ya, dalam arus perdana. Namun demikian, apabila sampai ke tahap merubah sistem politik negara, merubah golongan-golongan elit yang ditaja, dibantu, dibaja oleh penjajahan, kita ada masalah. Itulah yang kita melakukan reformasi selama 23 tahun. Kita berhadapan dengan masalah golongan al-malak, golongan elit yang tidak mau perubahan. Golongan elit yang menentang perubahan. Dan golongan elit yang paling lambat untuk menerima perubahan. Kalau rakyat tak bangkit, golongan elit akan terus menguasai dan akan menindas, akan memastikan kita tidak bangkit. Islam itu hanya boleh diterima dalam bentuk ritual semata-mata yang kehilangan rohnya. Tiap-tiap tahun kita merayakan Maulidur Rasul yang ditekankan soal upacara-upacaraan, tapi soal rohnya. Ma'al hijrah, apa yang kita buat? Semua perayaan Islam kita raikan. Tetapi rasuah antara yang tertinggi di dunia. Pemimpin-pemimpin kita menyimpan duit dan bukan dalam negara, di luar. Macam mana sekolah ini nak maju kalau tidak ada anak-anak pemimpin yang menghantarnya ke sekolah kebangsaan? Kalau anak dia berada di sekolah kebangsaan, dia akan pastikan sekolah kebangsaan tersebut sekolah yang berkualiti. Sebab anak dia dekat situ. Dia menteri pendidikan. Sekiranya dia seorang pendidikan, anaknya dihantar belajar ke England dan ke Amerika dan segala macam. Dia tak peduli dengan sistem kebangsaan. Mana dia nak ambil perhatian tentang sekolah sistem pendidikan sekolah pelajar. Ya. Berapa ramai dia kalangan anak pemimpin kita yang dihantar belajar ke luar negara. Dia tidak ada concern tentang sekolah yang dilalui oleh anak-anak terbanyak. Jadi kerana itulah ABIM telah buat keputusan kita kena buka sekolah kita sendiri dengan andaian bahawa kita telah melahirkan jil Qurani ini hanya melalui sistem usrah yang sistem pendidikan tak formal. Saya lalui itu. Dalam masa 2 tahun mengkaji Al-Quran dan Quran itu menterjemah, transform diri saya. Sampai pada hari ini. Ya. Saya ingat lagi, ya, ayat-ayat pendek tapi ayat yang nak kita faham betul-betul. Dia baca buku apa ni Fi Zilal Quran. Itu antara teks yang kita baca untuk melakukan perubahan-perubahan. Bayangkan, cara usrah telah melahirkan jil Rabbani, jil Qurani yang hebat, generasi yang hebat-hebat ini. Kalau kita buat program secara formal, bersungguh-sungguh, kita akan produksi yang lebih baik daripada itu. Ini cabaran Haji Muslih. Ini bukan sekolah nak menandingi MRSM, nak menandingi FCKP.
We are going to produce an ummatic leader. Pemimpin yang mempunyai semangat ummatik. Nak melahirkan pemimpin yang mempunyai hikmah. Pemimpin yang berorientasikan harakat Islamiah. Sebab harakat Islamiah ini meleburkan sifat anak. Penting. Jadi uswah kena menekankan hal-hal begitu. Sepatutnya selama beberapa tahun kita tubuhkan sekolah kita. Sekolah kita yang pertama. Sekolah rendah kita yang pertama. Berapa tahun dah? 89. Ya? Tahun 89. Tahun 89. Berapa ribu dah alumni sekolah rendah Islam kita? Ada berapa ribu? Ha? Yang kita latih sepayahnya dengan duit kita sendiri. Ya, ketika saya mengatakan anak saya di Sri Al-Huda, sekolah itu bermula macam lebih kurang macam rumah ayamnya. Ya. Kalau bukan kena semangat perjuangan, tak sanggup saya mampu untuk hantar sekolah-sekolah yang private segala macam, tapi kerana perjuangan itu kita hantar anak. Walaupun ketika saya tengok tak berapa lah standard kita, boleh dengan mereka syarikat ada standard lah. Ya. Kerana itu kita beri perhatian kepada sekolah ABIM sebab anak saya ada kat situ. Ya. Itu hantar pula anak ke Cemur pula. Tengok guru-gurunya, Allah, tak confident pada waktu itulah. Sekarang okeylah. Sekarang semangat belaka. Ya, tak confident. Oh ni balik anak mengadu, cikgu tu dah cikgu ni macam. Tapi kerana kita mikirkan ini sekolah perjuangan, kalau aku tarik keluar anak daripada sekolah ini, jangan bicara soal sekolah perjuangan. Kamu tak sanggup menghantar anak kamu ke sekolah. Saya buktikan. Saya tidak bicara kosong. Ya. Minta maaf kalau ada yang berfikir sebaliknya. Tetapi itu pendirian saya. Keyakinan tentang Allah Ta'ala akan membantu. Ya. Sepatutnya anak saya Ahmad Amar yang mati syahid, ya, itu dijadikan ikon. Ya, bukan kerana anak saya, tapi untuk dapat ya anak yang dapat pendidikan tersebut, ya, telah mencipta satu sejarah dalam masa tak sampai ketika bermula 20 tahun dapat sistem pendidikan sekolah kita untuk merangsang semangat tentang sekolah kita ini adalah melahirkan generasi yang ummatik, yang haraki, yang juga yang mulia. Namun demikian sekarang ini kita punyai berapa ribu graduan sekolah rendah Islam ABIM. Di mana mereka sekarang ini? Apa mereka berbuat apa sekarang? Bagaimana mereka menjadi begitu? Bagaimana mereka itu sama saja nilainya dengan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah yang lain? Tak ada bezanya. Kalau itu tak payah kita buka sekolah, tutup saja sekolah. Kalau itu result yang nak kita lahirkan. We have to produce leaders yang bergerak. Buktinya, tengok pengasas kita Anwar Ibrahim, world leader. Buktinya saya lower skill taraf dunia. Pemikiran Ustaz Siddiq, antara bangsa. Ustaz Mano Manuti dan segala macam. So kita kena merancang begitu. Jadi sekalian saya nak langkah-langkah saja, terus kepada inilah yang paling penting, iaitu kita kena ada satu wawasan. Wawasan penting. Ya, ini hadis yang selalu saya pakai. La tuftahanal Konstantinia, falani'mal amiru amiruha, walani'mal zalikal jaish. Kota Konstantinopel akan jatuh di tangan Islam. Raja yang menguasai sebaik-baik raja dan sebaik. Vision. Benar. Kesadaran vision ini, bayangkan sejak 600, sejak Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Muawiyah, Khalifah Sulaiman, kepada Umar Abdul Aziz, Harun Ar-Rasyid, Sultan Arslan, Sultan Yadrin Bayazid, sampai kepada Sultan Murad yang kedua, baru 800 tahun kemudian jatuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Hasil dari satu wawasan. Saya mengharapkan setelah 50 tahun ABIM, ya,
kita kena fokus untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bertaraf ini. Ya, bukan yang cemerlang. Alhamdulillah sekolah-sekolah Abim ni semua dah cemerlang lah. Semua di top school. Kita AI itu teruskan. Tapi saya tak puas hati. Kita kena tingkatkan menjadi pemimpin yang cemerlang, leaders. Sebut saja mana-mana pemimpin di negara kita satu hari nanti. Sebut saja mana-mana pemimpin bertaraf dunia satu hari nanti. Dia tengok-tengok dia pernah sekolah rendah Abim, sekolah menengah Abim. Seremban ke, Gombak ke, Sungai Ramal ke, Pahang ke, Kedah ke, sebut di mana-mana ada sejarah. Kesan dia. Kesan. Ya. Ini kesan daripada suatu wawasan. Ya. Ini formula-formula yang harus dikongsikan, yang diperlukan. Ya. Dalam pandangan saya, dalam masa 10 tahun yang akan datang, kita kena ada 100 orang pemimpin bertaraf nasional. Tak kira parti apa pun. Mana-mana Abim. Mana-mana Abim. Macam sekarang, kita boleh mengenali orang Abim dengan cara dia berfikir dan cara dia berbicara. Ya. Kita boleh kenal, kita boleh tahu. Ini orang Abim ni sebab cara dia bicara itu. Ya. Kita mengharap yang bertaraf regional. Ya. Pemimpin bertaraf regional. Ya. Dan kita harap juga dalam 10 tahun kita ada 20 orang pemimpin yang bertaraf global, lelaki maupun ini wawasan. Ya. Jadi saya mengharapkan melalui uswah ini, pertama kita menanamkan satu budaya nilai baru dalam gerakan kita lain daripada yang lain. Usrah, kita harap usrah ini akan menanamkan ruhul jihad, ruhul perjuangan yang nak merubah dunia ini, bermula dengan misi tahriri, tanwiri dan juga tahriri. Bau perubahan membebaskan diri. Dan uswah itu ataupun usrah itu meleburkan sifat anani. Dan mereka yang tak mampu mengikuti gerakan Islam sebenarnya, mereka itu merasa mandang rendah, merasa diri itu sudah lebih. Dan zaman kemuncak Abim, ya, mungkin sudah kali ingat waktu kita bermuktamar, ya, doktor-doktor Melaka yang tukang jaga kereta, ya, doktor fizik lah, doktor biologi lah, tukang jaga parking kereta, pastikan kereta baik, susun kursi, semuanya adalah bersama-sama dengan buruh, pekedai, guru, macam-macam kita bergerak sebagai satu satuan sebab masing-masing dah lebur sifat anania. Kerana kita bersama-sama kerana ingin mendapat fardhu jinah. Ya. Saya ingat lagi waktu muktamar Abim. Ya. Sekarang dah profesor-profesor lah. Profesor-profesor itulah yang tukang jaga kereta. Ya. Tunjuk letak kereta berani ini profesor ini. Masya Allah. Cantik. Pada satu ketika dalam expo di zaman Ustaz Siddiq itu, daripada 24 orang exco, 20 doktor. Jadi bila tetamu luar datang, ini doktor. Sampai kat saya, saudara. Ya. Aku rasa malu juga lah. Saudara ini doktor. Ya, saudara Azam. Naik haji, alhamdulillah ini Haji Azam. Nah, sekarang, Datuk Azam. Panjang tu. Pojok Datuk Lama. Pojok lama. Tapi tak pakai kat sini. Masalah. Boleh masalah kita sebagai penaung Abim. Ya. Sebab kita kena, sebab saya ada sesi dengan NGO untuk ni pula ni depan ni. NGO yang pergi ke Afghanistan 5. Ya. Ini dah habis suara, 3 suku habis suara lah. Last, ya, seandainya kita tahu kiamat, ya, sekiranya berlaku kiamat sedangkan di tangan kita ada sebenih tanaman dan kita berupaya untuk menanamnya sebelum kiamat, maka hendaklah kita menanamnya, dengan itu dia mendapat. Kita jangan bincang soal nak kiamat besok ada benih dan tanam lagi. Tugas kita menanam benih kebangkitan
dengan memastikan anak-anak kita kesemuanya, sebab sekolah kita seluruhnya itu adalah sekolah nak melahirkan pemimpin-pemimpin bertaraf global, bertaraf tempatan, bertaraf dunia. Kalau kita fokus begitu dan kita punya cerita-cerita yang menggambarkan kehebatan kita. Ini bukan sekolah biasa-biasa. Ini sekolah yang produce leaders. Tolak tepilah orientasi politik masing-masing. Tetapi pokoknya mereka sudah menjadi leader by their own right. Tapi kita tolak tepilah soal parti-parti politik tu. Kita kira tiap-tiap seorang yang memimpin tu, mesti kita jumpa mereka adalah asalnya daripada Tarbiyah Habib. Dia tak betul. Mesti ada. Mesti ada Tarbiyah Habib. Mesti disebut tersentuh dengan zaman. So saya ingat saya ucapkan yang banyak-banyak kepada guru-guru dan telah mengabdikan diri kepada gerakan misi besar kita. Ya, tahniah, tak mudah. Ya, untuk bekerja dengan Habib, banyak ujian. Tapi rezeki Allah Ta'ala yang paling besar adalah martabat. Itulah rezeki yang paling sempurna, kata Syekh kita Wali Syarab. Bila kamu diberikan martabatillah, maka Allah lah yang akan menjaga kamu. Jangan lupa. Rezeki yang terbaik adalah anak yang soleh dan soleha. Itu rezeki yang terbaik. Yaitu generasi yang terbaik, itu kerja kita. Ya. Yang paling tinggi, rezeki paling tinggi adalah kesihatan. Dan rezeki yang paling rendah, harta, keluarga, dan takwa. Duit ni rendah, paling rendah. Kesihatan paling tinggi. Anak-anak yang soleh paling baik. Tapi yang paling sempurna, kata Syekh Mustafa Syah, adalah kalau guru-guru, semua petugas-petugas yayasan takmir bekerja kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terlupa. Bantuan akan datang daripada sumber yang tak kita tak janganlahu. Tahniah, dengan itu marilah sama-sama kita melancarkan uswah, merasmikan uswah warga Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan akan ada suatu pendekatan hebat yang baru, generasi baru yang akan lahir daripada uswah ini. Mudah-mudahan insya-Allah inilah sumbangan kita kepada negara, inilah sumbangan kita kepada dunia, inilah sumbangan kita kepada Islam untuk melihat Islam ya'lu wa la yula alaih. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, banyak direction yang dikeluarkan kepada kita. Insya-Allah video ini kita akan kongsi pada sekolah-sekolah dan kita akan tuntut supaya sekolah-sekolah memberi kepada sesiapa yang tak sempat dengar, tak sempat ikuti program pada hari ini, supaya mereka juga turut berinspirasi, berhala tuju, berpendirian seperti mana kita semua, supaya dalam gerakan kita ini tidak ada yang tidak wahdatul qalb, wahdatul fikri, wahdatul amal. Ini yang selalu Tuan Haji Ma'azam pakai hari ini, dia tak sebut. Sebab banyak lagi yang lebih penting yang disebut pada kita. Jadi kita ucap ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Ma'azam yang membuat ucapan pelancaran bersama dengan perasmian uswah kita. Kita sangat berharap supaya uswah ini akan menjadi satu wadah yang akan menyalurkan kepada kita maklumat-maklumat penting, kemahiran-kemahiran baru di dalam keperluan kita di dalam dunia pendidikan ini. Jadi sebenarnya kita ada sedikit ucapan penggulungan. Kalau ada yang nak Tak dimusil jawab. jadi, mana ada orang buat soalan ucapan perasmian? Ada, tapi kita dah sampai ke waktu yang
Terhad. Azam kedua. Jadi pertama kali akhir kali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Haji Ahmad Azam yang sudi bersama kita melancarkan program Uswah ini dan memberi beberapa inspirasi kepada kita, juga Presiden ABIM yang bersama kita, dan Dr. Radin yang terpaksa balik ke ofisnya tadi bersama kita memberi ucapan. Sebelum kita mengakhiri majlis kita ni, ada sedikit penyerahan cenderung hati daripada YTP pada tetamu kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya kita jemput Tuan Haji Musleh untuk menyampaikan pada Tuan Haji Ahmad Azam, silakan, dan seterusnya kepada Saudara Faisal. Tak nampak ni belah ni gambar merah mana? Oh. Tuan Faisal. Dari Habib. Oh, dari Habib juga ada YTP. Dan daripada ABIM, Tuan Faisal akan menyampaikan kepada Tuan Haji Musleh sedikit cenderung kata dari pejabat ABIM. Ada kami keluarkan dia. Masya Allah, saya Ramadan putih ya, agama awal. Apa ni pasal Uswah ni. Ini kena dengan sekali. Terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini, pada seluruh YTP, YTPM, sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Kita ucapkan tahniah yang sempat bersama kita pada hari ini. Angka di tangan kita ada 375 tadi ke Pak Kebel lah. Okey, jadi kita sampai ke penghujungnya. Kita berharap majlis kita diberkati Allah, diberi kekuatan untuk meneruskan agenda uswah ini di bulan-bulan akan datang. Jadi kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.